Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sayang he, rasa sayang sayang he, he lihat adik jauh, rasa sayang sayang he. Tengok kanan, tengok kiri, dunia ini banyak misteri. Mari belajar sambil menyanyi, kafah di hijrah semak di hati. Hai adik-adik dan penonton di luar sana, bertemu lagi kita dalam rancangan Kafah di Hijrah. Ustazah akan memperkenalkan diri Ustazah. Nama diberi Ustazah Nur Haida binti Mahidar. Adik-adik boleh panggil dengan nama Ustazah Haida. Ustazah akan bersama-sama dengan adik-adik dalam pelajaran akidah tahun 4. Adik-adik mesti tengah menunggu rancangan Kafah di Hijrah. Syabas dan tahniahlah Ustazah ucapkan kepada adik-adik yang rajin menuntut ilmu, rajin belajar dalam cara apa sekalipun. Sesungguhnya adik-adik, Allah dan Rasulullah sangat sayang kepada orang yang rajin menuntut ilmu dan rajin belajar. Adik-adik nak tak disayangi oleh Allah dan Rasulullah? Siapa yang nak? Angkat tangan. Baguslah Haura, bagus Haras. Ustazah nampak dekat sana ramailah yang angkat tangan. Alhamdulillah. Okey adik-adik, sebelum Ustazah meneruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak ajak adik-adik membaca doa. Doa apa adik-adik? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pandai adik-adik semua baca doa. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai permulaan pembelajaran kita hari ini adik-adik, Ustazah nak nyanyi satu lagu. Mari kita belajar apa qada dan qadar. Adik-adik ingat lagi tak lagu ni? Lagu ni adik-adik telah pelajari pada episod yang lalu. Tak ingat? Okey, tak apa. Ustazah ulang sekali lagi. Bagi adik-adik yang ingat, marilah sama-sama nyanyi dengan Ustazah. Mari kita belajar apa qada dan qadar. Apa dia Adam? Qada dan qadar? Pandai Adam. Maknanya adik-adik telah pelajari berkaitan dengan apa? Iaitu beriman kepada qada dan qadar. Adik-adik ingat lagi tak? Apa pengertian qada dan qadar? Apa dia Farisha? Pengertian qada? Qada ketentuan. Pandai. Okey, apa pengertian qadar? Safwa? Pelaksanaan. Pandai. Okey adik-adik. Pada hari ini Ustazah akan sambung lagi dengan apa adik-adik? Iaitu perkara-perkara berkaitan qada dan qadar. Lagi sekali adik-adik sebut. Perkara-perkara berkaitan qada dan qadar. Jika sebut beriman kepada qada dan qadar, adik-adik kena ingat. Ini adalah perkara yang perlu adik-adik ingat. Perkara-perkara berkaitan qada dan qadar. Iaitu ada berapa adik-adik? 4 perkara. Yang pertama adalah usaha. Apa adik-adik? Usaha. Usaha, semua orang perlu berusaha untuk mencapai kejayaan. Yang kedua adalah adik-adik doa. Apa adik-adik? Doa. Doa bermaksud memohon sesuatu kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adik-adik sebagai orang Islam wajib memohon hanya kepada Allah sahaja. Kerana doa adalah senjata orang Islam. Seterusnya adik-adik, setelah kita usaha, doa, kita tawakal. Apa maksud tawakal tu adik-adik? Iaitu berserah hanya kepada Allah setelah kita berusaha dengan sehabis baik. Seterusnya, apa dia adik-adik? Iaitu reda. Lagi sekali adik-adik, reda. Reda bermaksud penerimaan kita terhadap sesuatu perkara dengan berlapang dada atau rela hati. Jika Allah memberi kita kejayaan, ucapkan Alhamdulillah.
Jika Allah memberi kita sebaliknya, pun ucapkan apa adik-adik? Alhamdulillah. Mungkin belum rezeki kita dan kita kena berusaha dan jangan mudah putus asa. Baiklah adik-adik, selepas ini Ustazah akan menjelaskan pula berkaitan dengan kelebihan beriman kepada qada dan qadar. Adik-adik nak tahu? Kalau adik-adik nak tahu, tunggu, jangan ke mana-mana. Berehat seketika bersama Ustazah Haida dalam rancangan Kafah di Hijrah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan apa adik-adik? Kafah di Hijrah. Bersama siapa? Ustazah Haida. Okey adik-adik, macam Ustazah janjikan tadi, Ustazah akan menjelaskan pula berkaitan dengan apa adik-adik? Kelebihan beriman kepada qada dan qadar. Adik-adik nak tahu apa maksud kelebihan? Kelebihan bermaksud kebaikan atau faedah yang adik-adik akan dapat jika kita beriman kepada qada dan qadar. Okey adik-adik, dengan berimannya kepada qada dan qadar ini akan dapat melahirkan sifat-sifat dan peribadi yang mulia dalam diri kita. Okey, antara sifat-sifatnya adalah adik-adik boleh tengok. Ini adalah kelebihan beriman kepada qada dan qadar. Apa dia adik-adik yang pertama? Yang pertama adalah sabar hadapi ujian. Apa adik-adik? Akan sabar hadapi ujian. Setiap ujian yang datang, adik-adik kena terima dengan rela hati dan tabah. Kerana ujian itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey adik-adik, seterusnya apa dia? Akan ada sifat ikhlas dalam perbuatan. Lagi sekali adik-adik sebut. Ikhlas dalam perbuatan. Setiap perbuatan yang kita buat, kita perlu niat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mendapat semata-mata redha Allah. Baiklah adik-adik, seterusnya kebaikan yang kita akan dapat iaitu redha dengan ketentuan Allah. Macam Ustazah dah sebutkan tadi, penerimaan kita terhadap sesuatu perkara dengan cara berlapang dada. Jika Allah memberi kita kejayaan, ucapkan apa adik-adik tadi? Alhamdulillah. Jika Allah memberi kita kegagalan pun, ucapkan Alhamdulillah. Okey adik-adik, seterusnya apa dia adik-adik? Iaitu rajin dan bersemangat. Apa adik-adik lagi sekali? Rajin dan bersemangat. Okeylah adik-adik, ini adalah kelebihan beriman kepada qada dan qadar. Adik-adik dah tengok kebaikan apa yang kita dapat. Okey, seterusnya Ustazah akan tunjukkan pula adik-adik iaitu akibat. Apa adik-adik? Akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Apa akan terjadi jika kita tidak beriman kepada qada dan qadar? Okey adik-adik, apa dia yang pertama? Iaitu malas berusaha. Apa adik-adik? Malas berusaha. Ia menganggap kejayaan itu datang bergolek dengan sendirinya tanpa ada usaha. Macam mana kita nak berjaya adik-adik kalau kita tidak berusaha? Betul tak adik-adik? Okey, seterusnya. Apa dia adik-adik? Akan ada sifat mudah putus asa. Apa adik-adik? Mudah putus asa. Jika Allah memberi kita sedikit ujian, kita dah rasa lemah. Kita dah rasa Allah dah tak sayang dengan kita. Sebenarnya adik-adik, dengan ujian itu, Allah nak suruh kita lebih mengingatinya. Okey adik-adik, seterusnya, apa lagi akibat jika kita tidak beriman kepada qada dan qadar? Iaitu, apa dia? Menyalahkan orang lain. Apa adik-adik? Menyalahkan orang lain. Okey, apa itu menyalahkan orang lain? Ia menganggap bila sesuatu musibah menimpa dirinya, ia suka menyalahkan orang lain. Ingat ya adik-adik, kita sebagai orang Islam, kita kena terima dengan segala ketentuan yang Allah telah tetapkan. Baiklah adik-adik, dan akhir sekali adalah iaitu tidak bersyukur. Apa adik-adik? Lagi sekali, tidak bersyukur. Segala pemberian
nikmat yang Allah beri tidak pernah digunakan ke jalan yang benar. Okey adik-adik. Adik-adik dah pelajari berkaitan dengan kelebihan. Kita sebut lagi sekali adik-adik. Okey, iaitu sabar hadapi ujian. Apa lagi adik-adik? Ikhlas dalam perbuatan. Redha ketentuan Allah. Rajin dan bersemangat. Sebenarnya adik-adik, kelebihan ni banyak lagi adik-adik. Dan seterusnya tadi apa Ustazah ajar adik-adik? Iaitu berkaitan dengan akibat tidak beriman. Iaitu seperti malas berusaha. Apa lagi adik-adik? Mudah berputus asa. Lagi adik-adik apa dia? Menyalahkan orang lain. Apa lagi adik-adik? Tidak bersyukur. Okeylah adik-adik. Demikian tadi apa yang kita belajar, iaitu kelebihan beriman kepada qada dan qadar dan akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Ustazah nak tanya Lutfi, ada berapa kelebihan beriman kepada qada dan qadar? Ada berapa? Ada 4. Iaitu akan melahirkan sifat sabar, sifat ikhlas, sifat redha dan sifat rajin. Okey adik-adik, selepas ini Ustazah ada satu aktiviti yang sangat menarik, sangat wow untuk adik-adik. Adik-adik nak tahu tak? Kalau adik-adik nak tahu, jangan ke mana-mana. Berehat seketika, kembali bersama Ustazah Haida dalam rancangan apa adik-adik? Kafah di Hijrah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan apa adik-adik? Kafah di Hijrah. Bersama dengan siapa? Ustazah Haida. Baiklah adik-adik, sebelum Ustazah memulakan aktiviti yang menarik tadi, Ustazah nak ajak adik-adik membuat pengulangan semula berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada permulaan pembelajaran, kita dah belajar berkaitan dengan apa tadi? Iaitu perkara-perkara berkaitan qada dan qadar. Untuk memudahkan adik-adik, Ustazah ada tulis huruf U, huruf D, huruf T, huruf R. Okey adik-adik. U, untuk apa? U untuk usaha. D, Aiman untuk apa Aiman? Doa. T untuk apa? Tawakal. Okey, R. Nazlah untuk apa? Rumah. Salah. Untuk redha. Okey, apa lagi kita belajar tadi adik-adik? Iaitu berkaitan dengan apa dia adik-adik? Kelebihan beriman kepada qada dan qadar. Antara sifat yang kita akan dapat iaitu seperti apa dia? Sabar. Seperti apa dia lagi? Sifat redha. Okey, itu adalah kelebihan. Okey, seterusnya apa lagi adik-adik yang kita belajar hari ini iaitu akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Apa sifat yang kita akan dapat jika kita tidak beriman kepada qada dan qadar ni adik-adik? Sifat seperti sifat malas berusaha. Apa lagi tadi adik-adik? Mudah putus asa. Okey adik-adik dah faham kan apa yang kita pelajari hari ini? Ustazah nak teruskan aktiviti yang menarik tu. Okey. Okey adik-adik. Di tangan Ustazah ada beberapa keping kan? Ada gambar apple, gambar harimau, gambar buah limau, gambar gajah, gambar buah tembikai, gambar ikan. Okey adik-adik. Adik-adik kena pilih dan adik-adik kena kelaskan. Antara kelebihan ataupun akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Okey, Ustazah nak tanya. Ustazah nak tanya. Hanif lah. Hanif. Awak nak gambar apa? Gambar ikan? Okey, ikan. Ikhlas dalam perbuatan. Nak letak kat mana adik-adik ikhlas? Okey, kat kelebihan ke dekat akibat? Ikhlas. Dekat kelebihan. Pandai dekat kelebihan. Okey adik-adik, seterusnya Ustazah nak tanya dekat Putra. Gambar apa awak pilih Putra? Gambar buah tembikai?
Okey, gambar buah tembikai. Iaitu malas berusaha. Malas berusaha. Nak letak mana ni malas berusaha ni? Dekat kelebihan ke dekat akibat? Kelebihan. Betul ke? Okey, dekat akibat. Pandai dekat akibat. Okey adik-adik. Seterusnya Ustazah nak tanya dekat Luffy. Okey, Luffy. Gambar apa awak pilih? Gambar harimau, apple ataupun gajah? Gajah? Okey, gajah. Sabar hadapi ujian. Sabar hadapi ujian. Nak letak kat mana? Kelebihan ke dekat akibat? Sifat sabar ni. Iaitu kelebihan. Pandai kelebihan. Okey, seterusnya ada 3 lagi kad. Ustazah nak tanya dekat Aish. Okey, Aish, awak nak gambar apa? Buah apple. Okey, iaitu tidak bersyukur. Kat mana kita nak letak tidak bersyukur ni? Iaitu dekat akibat. Pandai. Okey, seterusnya 2 lagi gambar. Ustazah nak tanya dekat Khalif. Iaitu gambar harimau. Pandai gambar harimau. Okey, iaitu redha ketentuan Allah. Nak letak kat mana? Kelebihan atau akibat? Redha, sifat redha ni iaitu dekat mana? Kelebihan. Pandai. Dan akhir sekali iaitu mudah putus asa. Dekat mana kita nak letak? Iaitu dekat akibat. Pandailah adik-adik semua. Okey, Ustazah ada satu lagi aktiviti. Aktiviti ni adik-adik kena susun. Ikut turutan berkaitan dengan qada dan qadar. Okey. Perkara-perkara berkaitan qada dan qadar tadi ada berapa adik-adik? Ada 4. Okey, Ustazah nak tanya Izma, letak kat mana doa ni? Nombor berapa? Nombor? Doa letak nombor apa? Nombor berapa ni? 1, 2, nombor berapa? Tadi kita dah belajar nombor berapa? Iaitu letak dekat nombor 3. Nombor 2. Okey, nombor 2. Pandai. Okey, Ustazah nak tanya dekat Suhana. Suhana, okey, usaha. Nak letak dekat nombor berapa Suhana? Usaha? Letak nombor 1. Pandai letak nombor 1. Okey. Saya ingatlah adik-adik. Tak apalah, bolehlah kan? Okey. Seterusnya Ustazah nak tanya Harni. Tawakal. Mana satu kita nak letak nombor berapa? Nombor tawakal. Nombor 3. Pandai. Nombor 3. Okey. Dan akhir sekali adalah redha. Redha kita nak letak kat mana adik-adik? Dan akhir sekali adalah redha. Pandailah adik-adik semua. Dengan 2 permainan ini, adik-adik dapat jawab dengan betul. Okeylah adik-adik. Sebelum Ustazah mengundur diri, Ustazah ada satu aktiviti yang sangat menarik untuk adik-adik di rumah. Aktiviti ini adik-adik boleh buat di rumah. Dinamakan sebagai nota imbas kembali. Adik-adik boleh tampallah nota-nota yang adik-adik telah buat. Okey, macam ni. Menarik kan adik-adik? Okey adik-adik, aktiviti ini adik-adik boleh kongsikan di laman sosial Facebook ataupun Instagram. Dan yang paling penting adik-adik, #Kafah di Hijrah. Baiklah adik-adik, sebelum Ustazah mengundur diri, Ustazah ada serangkap pantun. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai Ustazah antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
منا ومنكم تقبل يا كريم. قرآن كريم كلام الله واتلوا جودوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله واتلوا جودوا يا عباد الله. فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله. فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله. قرآن كريم كلام الله